Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang mulia ini sama-sama kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam rumah Allah, meneruskan semula program kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah, dan Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk berada sebentar di dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung semula pembacaan kitab kita pada malam ini menggunakan kitab Fiqhul Harakah dari Sirah Nabawiyah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kita sambung muka surat berapa? Muka surat 93. Dakwah secara terang-terangan. Situ dah. Baik. Muka surat 93. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dakwah secara terang-terangan. Ini dimasuk pada fasa yang kedua dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah Al-Mukarramah. Fasa yang pertama secara sembunyi selama 3 tahun, dan fasa ad-da'watu jahran secara terang-terang adalah selama 10 tahun. Jadi campur pi 3 dengan 10, maknanya dakwah Nabi di Mekah selama 13 tahun. Dan 13 tahun di Mekah ini menumpukan hanya khusus pada tauhid, akidah, kepercayaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Setelah wujudnya suatu peningkatan yang memungkinkan dakwah dilakukan secara lebih ke depan dan berterang-terangan, maka Allah Subhanahu wa taala pun mewahyukan firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in 'asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Dan berilah peringatan kepada kaum keluargamu yang terdekat. Jadi bila turun ayat ni, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah terutamanya kepada orang-orang yang paling dekat, yang paling hampir dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.
dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka menderhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggungjawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ni jelas Allah Ta'ala menyatakan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah Islam itu sampai dan pernah sampai berita Islam, kemudian kamu berpaling daripada Islam, maka ketika itu wahai Muhammad, pada hari akhirat kamu tidak akan dipersoalkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pasal apa mereka ini berpaling daripada ajaranmu. Sebab apa? Sebab kamu dah sampaikan. Sebab tu dalam Quran Allah Taala menyatakan wala tus'alu an ashabil jahim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan tanya, takkan soal kamu wahai Muhammad tentang umat kamu yang akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah. Pasal apa? Sebab Nabi dah sampaikan semua dah. Nabi dah ajak bagi tahu dah. Tidak ada satu pun yang disembunyikan oleh Rasulullah daripada bahagian agama ni, tak ada langsung. Halal, haram, dosa, pahala, syurga, neraka, habis dah. Nabi SAW sampaikan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ayat tu jelas menyatakan Islam itu dah sempurna dah. Allah Ta'ala buat turun mai wahyu kepada Nabi. Cukup lengkap dah. Dunia akhirat dah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Maka bila Nabi sampaikan, umat tak mau terima, umat tak mau ikut, dan akhirat dibalas dengan azab Allah, maka Nabi tidak akan dipertanggungjawabkan lagi. Sepatulah kita pun. Kita habaq dah kat kawan kita. Hei, hang ni jangan duk lajak sangat. Berhentilah minum arak. Contohlah. Berhentilah minum arak tu, haram tu, tak boleh. Dia kata, apa mampus pergi kat aku, kubur aku. Oh, cengih. Nah, tuan-tuan besok, tuan-tuan tengok dia minum lagi. Tuan-tuan tegak dah. Dah tegak dah. Dia tahu tak kata haram? Tahu. Tapi apabila di hari akhirat, sahabat ini diazam oleh Allah, kita tidak dipersoalkan lagi oleh Allah Ta'ala. Pasal apa kawan hang masuk neraka? Sebab dia minum arak, hang tak tegak dia. Kita jawab, wahai Tuhan, wahai Allah, aku dah bagi tahu, kata arak itu haram, arak itu dosa besar, mendapat laknat daripada Allah. Aku habaq dah. Dia yang tak mau dengar, dia yang tak mau dengar cakap. Maka ketika itu kita berlepas diri daripada golongan yang ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Habis itu, tawakkallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Tawakkallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan, ayat ni Allah Taala ajak kita juga dalam hidup kita ni kena banyak bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan buat baik. Tuan-tuan buat baik. Tuan-tuan dah buat sehabis yang mungkin dah kebaikan tu. Orang nak terima, orang tak terima, itu nombor 2. Nah, tuan-tuan nak buat apa? Tuan-tuan nak buat program masjid, tuan-tuan nak panggil Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Contohlah. Tapi mustahil ke tak? Tak mustahil boleh panggil. Ya. Mai. Bila mai tuan-tuan buat iklan, buat hak ni, segala maknanya buah dalam radio, tak cukup dalam radio, buah dalam TV, tak cukup TV, angkut stesen TV, bawa balik main rumah pula. Punya iklan sampai tak tu. Tuan-tuan tawakal lah, tawakal. Habis ketiak dah, banner bubuh, poster bubuh, video dalam TikTok bubuh, video dalam bubuh, habis dah. Bila mai hari berlangsungnya program, tawakal pada Allah Ta'ala. Nak main ramai mana kita tak tahu. Usaha lagi. Usaha dah. Usaha dah. Jadi dalam kita hidup, kena banyak bergantung
Bukan kata banyak, sepenuhnya bergantung harap daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, di sini Allah nak ajak kita apabila buat benda baik tak semua orang suka. Akan ada yang suka, akan ada yang tak suka. Jadi kadang-kadang kita ni manusia, orang suka, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang 2-3 orang yang tak suka menyebabkan kita putus semangat. Kita putus harapan. Malahan nak buat asyik-asyik orang kata ya. Asyik-asyik orang kata ya. Ayat ni Allah Ta'ala nak ajak. Orang tak mau, orang tak suka, orang benci. Kamu kena ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa bersama dengan hamba dia yang betul. Bila faham hak tu tak apa. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok orang-orang soleh. Mereka juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kata tok guru, ulama-ulama besar, imam-imam besar. Nabi sendiri pun Allah Ta'ala uji. Orang tak mau kat Nabi. Orang kampung halaman sendiri tak mau ke Nabi. Tapi Nabi meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Situ surah Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin. Tuan-tuan, ulama cerita juga pasal apa? Ayat ni disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Asy-Syu'ara. Allah Subhanahu wa Ta'ala Bokmai ayat ni, wa anzir ashiratakal aqrabin. Beri peringatan hai Muhammad kepada ahli keluargamu yang terdekat. Dalam surah Syu'ara, apa hikmah dia? Kerana tuan-tuan, sebelum daripada ayat wa anzir ashiratakal aqrabin ni, sebelum ayat tu Allah Taala cerita hal keadaan umat yang terdahulu yang Allah utuskan nabi dan rasul kepada mereka. Allah cerita pasal kaum Ma'an, Allah cerita pasal kaum Samud, cerita semua ni, golongan-golongan ni sebelum umat Nabi Muhammad main ni. Allah Ta'ala cerita, kemudian barulah main ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Muhammad, sampaikan peringatan, dakwah kepada orang-orang yang terdekat. Dan Allah Ta'ala nyatakan lagi, fa in 'asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Kalaulah kamu sampaikan kebaikan dakwah ini, mereka tak mau ikut, depa ingkar wahai Muhammad, depa tak mau kepada hang, maka hang kata aku berlepas diri daripada apa yang kamu lakukan. Aku suruh hang beriman, hang kufur. Aku tak mau ambil tanggungjawab pada Allah Ta'ala. Aku suruh tinggal zina, hang berzina. Di hadapan Allah aku tak mau ditanya bab zina. Aku suruh hang tinggal arak, hang tak mau tinggal arak. Depan Allah aku berlepas diri daripada dosa arak. Pasal apa tuan-tuan? Allah sebut dulu umat dulu punya cerita, baru mai perintah atas Nabi Muhammad. Kata para ulama adalah kerana Allah nak bagi peringatan kepada umat Nabi Muhammad. Ni, Muhammad bagi tahu, Muhammad suruh, Muhammad larang, hampa jangan duk komen. Kalau hampa komen, apa yang berlaku? Akan berlaku seperti mana umat yang terdahulu yang kami binasakan mereka sebelum kami turunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Allah cerita siap loh. Hang ni jangan, umat ni buat lagu ni kena lagu ni, umat ni buat lagu ni kena lagu ni, umat ni buat kena lagu ni baru kena lagu ni. Barulah kat kita pula. Aku cerita dah pok kena teruk dah. Hampa aku suruh ikut Muhammad, hampa nak lawan juga. Hampa lawan, sama nasib macam umat sebelum daripada ni hak kami cerita. Tuan-tuan, ini adalah apa? Adalah hikmah rahsia Allah Ta'ala meletakkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin di dalam surah Asy-Syu'ara. Baik, habis dah tu. Kemudian ayat-ayat yang termasuk di dalam surah Asy-Syu'ara yang disebutkan, ni dia cerita, hak sahabat tak ni dia cerita. Ayat-ayat yang termasuk di dalam surah Asy-Syu'ara yang disebut pada permulaan kisah Nabi Musa alaihi salam
ketika ia Nabi Musa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, peristiwa hijrahnya bersama Bani Israel, dengan golongan yang bersama dengan Nabi Musa alaihi salam. Lepas Nabi Musa dakwah kepada Firaun, Firaun tak terima. Maka berlaku satu peristiwa yang hebat menzahirkan mukjizat Nabi Musa. Dia baling tongkat dia. Firaun dia baling pun Firaun baling pun jadi juga perkara luar biasa. Nabi Musa baling pun jadi perkara luar biasa, mukjizat. Ketika itu tongkat Nabi Musa yang panjangnya 10 hasta itu berubah menjadi seekor ular yang besar dan memakan kesemuanya. Yang dibaling oleh Firaun tadi ni, yang berubah jadi macam binatang tu, habis. Maka pada peringkat awal ahli sihir bersama dengan Nabi Musa. Tapi bila mana tengok Nabi bersama dengan Firaun, bila tengok tongkat Nabi Musa ni berubah jadi ular dan sebagainya, ketika itulah ahli sihir ni depa dapat detect. Depa tahu apa yang berlaku atas perbuatan Musa bukanlah ilmu sihir, tetapi adalah satu ilmu di luar daripada kemampuan manusia, kemampuan makhluk, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Depa boleh detect dah. Pengajaran dia apa tuan-tuan? Orang hak mengaji, tak kira mengaji tinggi ke mengaji tak tinggi ke, gayat ke tak gayat ke, nama kata mengaji, dia boleh detect tang mana tak betul, tang mana betul. Tang mana tak betul, tang mana betul. Tuan-tuan mengaji bab mengaji bab semayang sebagai contoh. Tuan-tuan semayang, habis semayang tuan-tuan tengok satu orang hamba Allah, dia semayang agak pelik ni. Contohlah, bukan mencari salah orang, tak. Kita tengok awak hak dia semayang lagu pelik apa ni? Misalan, dia takbir pelik ke lagu mana ke? Habis semayang tuan-tuan pergi tanya dia. Saya tengok Haji semayang tadi ni macam pelik sikit. Nak tanyalah, Haji mengaji tahu mana? Jangan duk pergi semeh terus. Apa mengaji semayang lagu ni? Hak ni semayang mau buat masuk neraka, masalakakum fi saqar. Tu dia buah ayat tu terus tuan. Kena kata wrestling dalam masjid lagu tu ya. Contoh. Pergi tanya dia. Dia kata saya memang lama dah duk semayang lagu ni. Tak ada siapa tegur lah. Dia kata saya tak ada siapa tegur pun dia kata. Contoh. Tuan-tuan pun biar bang dia. Kata takbiratul ihram, hak betulnya lagu ni. Hak tuan buat tak sat ni, bukan tak sah semayang, kurang tepat. Cara nak tegur dia tu pun. Kalau habak tak betul ya, mampu kawan tu kata main masjid dah. Nah, tak apa nak cantik. Hak cantik lagu ni. Lagu mana? Tuan-tuan pun ajak lagu tu, lagu ni, lagu tu, lagu ni. Pasal apa? Tuan-tuan boleh detect kata semayang dia tu ada sikit kekurangan. Ataupun dia baca apa dia orang panggil, dia baca dalam sembahyang. Kalau baca hak sunat tahan kira, baca hak rukun tunggilan yang ni jam kita. Nak mufaraqah tak mufaraqah, nak mufaraqah tak mufaraqah. Siratal lazina an'amta alaihim. Contoh, ketak dada dah kita dengar ni. Ketak dada lah ni. Pasal apa? Tuan-tuan boleh detect. Pasal tuan-tuan duk main baca Quran hari Senayan pagi. Tu tak malum. Malum. Awak hak semua pakai purdah malam ni. Nah, boleh detect tak? Boleh detect. Pasal mengaji. Kawan kita sembahyang Allahu Akbar. Tu dia tuan-tuan. Allahu Akbar. Tuan-tuan nak ikut ke tak ikut kalau takbir lagu tu? Tak ikut lah. Pasal apa? Sebab tak betul sebutan. Dan lafaz takbiratul ihram mesti kena betul. Mesti kena tepat. Kerana dia rukun qauli dalam sembahyang. Jadi tuan-tuan ikut? Tak ikut. Macam mana tuan-tuan boleh tahu kata dia sebut tu tak betul? Dia balik Syria Ustaz. Dia balik London. Dia mengaji di Amerika Syarikat. Dia mengaji di luar negara Arab mau, takkan dia balik dengan serban besar, dengan jubah, bukan takkan jubah luar saja, luar dalam. Hak dalam tu 3 lapis, hak luar 6 lapis. Musim panas, musim sejuk, musim salji, musim hujan, semua dia balon main. Ni kitab 3 kilo buat main mengajak masjid ni. Takkan tak betul kot. Contoh, Ustaz Alim buat main 2 kitab ya. Dia tolak dengan no.
Kereta sorong tu lah metak ni. Ni nak baca kitab ni. Banyak ni. Contoh. Takkan tak betul kot. Banyak kitab tak semestinya betul. Contoh abang ada. Ni takbir. Hak betul lagu ni. Ini Bani Israel. Ahli sihir Fir'aun. Tengok hak laku kat Nabi Musa. Dia kata, kami angkat bendera. Tak mau duduk dengan Fir'aun. Dan akhirnya mereka duduk bersama dengan Nabi Musa alaihi salam. Ini beza orang yang mengaji dengan orang yang tidak belajar. Hari ini tuan-tuan, hak Nabi sebutlah hadis mafhum. Nabi kata apa? Nabi kata akhir zaman kamu akan tengok umat di akhir zaman ni akan menghina orang-orang yang terdahulu. Hari ni duk riuh dalam Facebook, duk maki Imam Syafi'i gila-gila. Tuan-tuan, Imam Syafi'i pun kena maki. Kalau Haji PE lagi kena maki ya. Tuan-tuan boleh dapat kalau ada Haji PE Syafi'i kat ni, contoh saya kata ni. Kalau Imam Syafi'i tu pun dimaki, macam-macam orang kata Allahu Akbar. Tuan-tuan hak kata tu bukannya apa dia mujtahid mutlak pun. Kita kena ikut terus Quran Sunnah. Tak perlu ikut imam mazhab. Amboi, hang tajwid pun kira duk lari kelas ya. Contohlah kalau nak cari gaduh dengan orang. Agak. Baca Quran pun tak betul. Kha dengan qa pun pelak sebut tak betul-betul. Ko memang mana? Ko kul a'udzu birabbil falaq. Lagu tu ya bunyi pun. Tu pun zakan kata ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullahu taala hafal Quran dan diberikan keizinan untuk berfatwa umur tak sampai 15 tahun, diberikan keizinan oleh ulama zaman dia menjadi mufti, mengeluarkan fatwa. Pi cari sat mana anak muda hak PhD ke boleh buat keluar fatwa umur 15, hancur lebur alam ni. Sesat habis orang. Hak duk ada PhD pun pening lalap ulama. Dah kata ke Imam Syafi'i ni amboi sopa kawan tu pak mentua dia. Sedangkan Imam Syafi'i ini banyak sangat-sangat dah dia punya sumbangan dia terhadap umat tuan-tuan. Kita nak balik pada Quran hadis tu, ayat cakap tu betul dah. Kita hanya pakai hadis yang sahih saja. Ambo, cedak dah cakap tu. Betul dia cakap tu betul. Kita berpegang kepada Sahih Al-Bukhari. Kemah dah. Imam-imam mazhab kita tak mau. Kita tanya dia tengok Imam Bukhari itu mazhab apa? Imam Bukhari berpegang dengan mazhab Al-Imam Syafi'i. Kamu nisbah ikut hadis sahih. Kitab Sahih Bukhari tu. Imam Bukhari berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i. Okey, hang kemah lagi pada Imam Bukhari. Imam Bukhari pun kena pakai mazhab, hang tak pakai mazhab. Kemah lah. Sebab itu ada satu kitab Al-Madhabiyah, tajuk kitab tu. Al-Madhabiyah iaitu orang yang tak mau mazhab. Nah, mudah faham. Yang dikarang oleh Asy-Syahid Dr. Muhammad Ramadan Al-Buti rahmatullahi alaih. Dia mengomentar ulasan panjang dalam kitab Al-Madhabiyah tentang golongan-golongan yang tidak mahu berpegang kepada mazhab. Kita buka dalam Sahih Al-Bukhari itu hadis Nabi, ada hadis mengatakan Nabi berwuduk 1 kali. Ada hadis sebut Nabi wuduk 2 kali. Ada hadis sebut Nabi wuduk 3 kali. Tuan-tuan, kalau tak ada ulama mazhab 4 ni tuan-tuan, saya baca hadis Nabi berwuduk 1 kali. Tuan-tuan baca hadis Nabi wuduk 2 kali. Kemudian abang kita pula baca hadis Nabi wuduk 3 kali. Agak-agak tuan-tuan, ada tak perbezaan kita dalam masalah wuduk waktu tu? Tengkak, tikam lidah habis. Dak, hang tak betul, aku betul. Dak, hang tak betul, aku betul. Duk tikam lidah. Maka 3 hadis itu tentang wuduk. Ada hak sekali, ada hak 2 kali, ada hak 3 kali. Maka tuan-tuan, hak Nabi wuduk sekali ketika mana tak ada ayat. Ni ulama syarah balik main kat kita. Pasal ulama ataupun imam mazhab lebih kenal hadis, susur galur hadis sebab adanya hadis tu pasal apa? Maka baru keluar hukum. Nabi wuduk sekali pasal ayat tak ada. Sekali ialah wuduk. Nah,
Nabi wuduk 2 kali. Pasal apa? Waktu tu musafir. Nabi berwuduk 3 kali. Basuhan 3 kali. Itu yang afdal, yang diperintahkan atas umat Nabi, yang kita duk buat selalu basuh 3 kali tangan, 3 muka, 3 kaki, 3 apa semua tu. Maka tuan-tuan, siapa yang bagi kita faham adalah ulama-ulama ataupun imam-imam mazhab. Tiba-tiba mai orang sekarang mengaji baru berapa kerat ni yang mengaji, tiba-tiba mengatakan Imam Syafi'i Allahu Akbar tak betul dan sebagainya. Allah malu tuan-tuan kalau duduk depan Allah Ta'ala Imam Syafi'i duduk sebelah kita akhirat esok. Tak tahu nak jawab apa lah no. Keturunan Nabi Imam Syafi'i ni, pak dia keturunan Nabi, mak dia keturunan Nabi. Kerana Imam Syafi'i ini adalah berketurunan Arab Quraisy. Dia ni keturunan Arab Quraisy, bersambung silsilah mak dan ayah dia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lah ke ni? Lah ke tak lah? Lah pun tak apa Kita tak kata kat siapa. Kan? Ni cerita dia. Baik tuan-tuan. Sebab tu jangan sombong. Kita tak pandai mana. Hang ada PhD ke tak ada PhD ke, hakikat kita ni hamba bodoh, kena mengaji. Itu cerita dia. Dah. Hari ni sakan tuan-tuan. Imam Syafi'i berguna. Tu dia kemah rakyat Malaysia ni Imam Syafi'i boleh maki. Mujuk Imam Syafi'i. Kalaulah selain pada Imam Syafi'i, silat-silat dengan sahabat-sahabat Nabi pun nanti kena maki juga. Pasal apa? Pandangan sahabat tak betul. Tu dia. Dia beranak awal pada sahabat lagi. Jaga tuan-tuan. Baik. Habis tang tu. Biar pergi kat depa lah tuan-tuan. Jadi kita doa supaya depa dapat hidayah kembali ke pangkal jalan, dan Allah jauhkan kita daripada fahaman yang menyeleweng, jauhkan lidah kita daripada menghina orang-orang yang saleh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni ulama cerita panjang pasal Imam Syafi'i ni panjang. Imam Suyuti cerita semua, Imam Baihaqi dalam Manaqib Asy-Syafi'i cerita 2 jilid tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Habis tu. Baik, peristiwa hijrahnya Nabi Musa bersama Bani Israel. Terselamatnya mereka daripada buruan Firaun dan bala tenteranya sampai depan laut. Tak boleh nak pergi mana, mereka kata kat Nabi Musa, Musa nak pergi tang mana ni? Maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa katok laut tu dengan tongkat baginda, dan akhirnya terbelah jadi lorong. Lalu kok lorong tu lah. Dan mereka diberikan keselamatan oleh Allah. Tentera Firaun semuanya dimatikan oleh Allah. Tenggelam habis. Tuan-tuan, bila mana pok ni tenggelam, Bani Israel pas semua ni lepas sana dah. Kalih-kalih belakang tak ada. Timbul syak dalam diri mereka. Sungguh ke pok ni mati ni? Kau tenggelam tak lagi, berenang main pula kat kita ni. Ada orang lagu tu, kena ombak, tenggelam tak lagi, dia timbul, dia berenang balik. Berlaku syak dalam kalangan Bani Israel. Sungguh ke? Kalih-kalih belakang tak ada, tinggal yang laut saja ya. Betul ke mereka ni tak mati? Kah mereka duduk selam kat bawah, lagi timbul ikut tepi pesisir pantai? Di sini tuan-tuan disebutkan oleh Syekh Hisham Kamil hafizahullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala nak menguatkan keyakinan kepada Nabi Musa dan pengikut dia bahawasanya tentera Firaun dimusnahkan oleh Allah. Ada di kalangan mereka yang lepas daripada tu, depa kalih belakang tengok mayat duk timbul dah di atas permukaan air. Satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala lemahkan mereka ni bukan lemah macam orang biasa. Selalu orang lemah biasa, kaki turun ke bawah kan. Pok ni dah lemah kepala junang ke bawah. Lagi mereka duk kelepiak kaki, lagi turun. Ni, siapa dia ni? Tentera Firaun yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia nak kelepiak kaki kot mana? Kelepiak faham kot no? Kelepiak no? Duk bergodek kaki tu, orang duk berenang, godek naik ke atas. Depa ada kepala turun ke bawah. Nak godek pun turun, tak godek pun turun. Memang tak boleh naik dah lah. Akhirnya semuanya mati terapung dan mengesahkan bahawasanya mereka ini telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya
ditenggelamkan angkatan Firaun, di dalamnya mengandungi peringkat-peringkat yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam ketika menegakkan kalimah Allah di zamannya. Ini Nabi Musa pun Allah uji. Huraian tersebut diwahyukan tepat dengan perintah yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagai contoh betapa dakwah itu mengalami tuduhan, fitnah dan tekanan apabila ia dinyatakan secara terang-terangan. Tuan-tuan, kalau kita tengok tuan-tuan, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala uji depa, memang dikuatkan lagi tekanan dan seksaan ke atas para sahabat adalah apabila gerakan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin hari semakin kuat. Nah, semakin hari semakin kuat. Lagi ramai orang bersama dengan Nabi, maka lagi banyak dan lagi kuat tekanan seksaan diberikan oleh orang-orang kafir terhadap sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Baik. Antara yang sempat saya buat catatan, antaranya tuan-tuan disebutkan dalam kitab Manhajun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'wah, menyatakan apa hikmah Allah Ta'ala uji para sahabat daripada dakwah secara sembunyi, dakwah secara terang, hatta sampailah Islam itu menjadi fahaman agama yang dominan di Mekah dan Madinah, tetap juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tak ada jalan mudah. Bila dah ada kuasa, tak ada tentangan. Tak, tetap juga ada tentangan. Tapi soalan dia, pasal apa daripada awal Allah Ta'ala uji Nabi dan juga para sahabat? Di antaranya tuan-tuan, sebab apa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala, yang pertama hikmah dia, Allah nak menetapkan iman para sahabat pada ketika itu. Hang beriman dengan Muhammad kan? Hang percaya ajaran Muhammad kan? Hang boleh lalui apa saja dengan Muhammad? Okey, kami bagi ujian. Nak tengok hang taradud ke lagu manakah? Kamu stay dengan Muhammad ataupun duk taradud, duk bergoyang? Hikmah hak pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk kepada kita umat akhir zaman bagaimanakah akhlak sikap seorang mukmin apabila diuji oleh Allah, terutamanya ujian itu datang daripada musuh yang dapat dilihat dengan mata kasar, manusia lah. Orang khianat kita, orang fitnah kita, orang maki dalam Facebook, kalau zaman kita, orang maki depan-depan, lagi orang cakah dalam masjid, orang kat tangan peleceh kita. Apa yang kita perlu buat pada ketika itu? Sahabat dah tunjuk dah. Sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, adakah mereka membalas kejahatan kepada orang yang buat jahat? Tak, mereka tak balas. Bahkan mereka bersabar. Ini adalah akhlak yang Allah Subhanahu wa taala ajak kepada para sahabat supaya diikuti oleh umat akhir zaman. Dua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala takdirkan kesusahan ke atas para sahabat apa dia? Nak ajak kita bahawasanya kalaulah daripada peringkat awal kamu boleh tahan kesusahan, dari awal lagi hang boleh tahan susah ni. Sama ada kesusahan dari sudut harta benda, kesusahan dari sudut masa, kesusahan dari sudut apa bentuk sekalipun, kita boleh korbankan semata-mata untuk agama Allah, maka di situlah kita boleh dapat tahu orang itu mampu bersusah payah sampai ke akhir perjalanan kerja dakwah dia, kerja baik dia. Boleh dapat tak tuan-tuan? Pegang-pegang masjid orang maki. Contoh, apa ni dia buat kuliah banyak sangat, banner naik patu pi buka kafe Marbawi kafe. Awak tak ada lah kedai makan kok ni. Contoh tempat tuan-tuan tak ada, tapi saya duduk lalu balik kuliah tiap-tiap malam penuh. Tiap-tiap malam
Benar. Silat-silat lepas suruh tambah buah nasi kandang satu hari. Wajib balik hak ketiga pula meduk orang ni. Hak kedua meduk orang tu, ketiga meduk orang ni pula. Contoh. Pasal apa? Orang suka. Orang suka. Ada tak hak tak suka? Barangkali ada. Dalam geng-geng mereka barangkali ada. Ni contoh. Bukan tuju kat tempat tuan-tuan. Contoh. Tapi bila orang hantar main surat layang kita pun nak goyang. Apa ni. Kita buat. Tak usah dia buat kuliah langsung lah. Payah kan. Awal-awal lagi dah. Surrender dah. Maka ketika itu tuan-tuan tak boleh nak sebah ke depan. Kita berhenti seketika untuk azan Aisyah. Kau jalan terus. Jalan terus. Jalan terus. Tok bila tak ada ready ni. Malah dia kena tak tahu lagu mana nak keluar ni. Kata kita takbir raya terus. Allahu Akbar. Takbir raya terus. Baik. Itu hikmah dia tuan-tuan. Itu dalam Quran Allah Ta'ala nyatakan am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kamu jangan duk kata kamu ni ahli syurga dah. Saya main sembahyang, saya baca Quran. Amalan kita itu memang amalan membawa ke syurga. Alhamdulillah. Tapi adakah sabit dengan amalan tu saja? Dah. Lagi Tuhan tak uji, jangan duk kata ahli syurga. Saya ni alhamdulillah lah, kira cerah lah masa depan awak. Kira Nabi masuk, saya rambut dua masuk belakang Nabi. Rambut kemah dia. Kemah lagi dia. No? Kira saya ni buka pintu syurga dengan Nabi Muhammad lah. Kira Nabi buh ya. Saya pegang, saya kopak kali dengan Nabi. Pasal apa? Mayang jemaah tak tinggal dia kata. Kadang-kadang tak masuk waktu pergi mayang jemaah dah. Tu dia, tak masuk waktu pergi mayang dah. Punya sakan dia sembahyang. Contoh. No? Jadi tak boleh. Allah Ta'ala kata jangan duk sebut lagu tu. Selama mana kamu belum diuji oleh Allah. Seperti mana orang-orang yang terdahulu. Baik tuan-tuan. Antara orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji mereka. Seksaan yang keras. Seksaan yang dahsyat. Antaranya seorang wanita yang bernama Zinnirah. Biasa dengar kan lagu Zinnirah UNIC balik pergi dengar, no? Zinnirah. Cerita satu orang perempuan yang hebat lah, mati syahid Zinnirah ni. Zinnirah ni tuan-tuan antara wanita yang menjadi dambaan penghuni syurga, orang perempuan bagus. Dia ni kena azab tuan-tuan sampai biji mata buta. Dia kena azab sampai buta. Kena azab mempertahankan Islam sampai buta. Hari ni punya buta bukan buta pasal bertahan Islam. Buta lawan Islam. Beza sekali dah. Buta pasal apa? Buta pasal tengok televisyen banyak sangat. Sampai dia punya kornea mata dia tu pun sampai jadi melelong dah. Doktor kata kena buang dah mata ni. Kerap sangat tengok cerita Hindustan. Boleh cudia, boleh kanggena. Betul tak belum? Hai meho gaya, tere sajina. Cakap tu ya. Mau kalau buah parabih buat lagi, Karina Kapoor nanti panggil telefon malam ni suruh pergi sambung pula syuting. Nah, tengok televisyen, mata kita rosak dengan benda-benda yang sedemikian. Tapi dia ni buta kerana diseksa mempertahankan agama Allah. Bila dia buta tuan-tuan, apa yang berlaku? Dia berdoa kepada Allah. Wahai Allah, kembalikan mataku ni, wahai Allah. Aku pertahankan agamamu ni buta. Aku nak celak balik, ya Allah. Aku nak buat kerja Islam, nak buat kerja baik. Celakkan balik mata aku. Berkat doa Zinnirah, mata yang buta, Allah bagi celak balik macam biasa. Pasal apa tuan-tuan? Hikmah Allah nak ajar. Hamba Allah, wali Allah, tak mustahil. Dia berdoa apa pun nanti Tuhan bagi. Hebat. Mata hak buta boleh celak. Lah ni celak banyak tapi buta. Lah celak banyak tapi buta. Duk nampak Islam ni cerui. Duk nampak Islam tak sesuai. Duk nampak Islam ni tak elok dan sebagainya. Ini Zinnirah. Yang kedua tuan-tuan, namanya adalah Hamamah.
Hamamah, satu orang perempuan. Siapa dia Hamamah ni? Ibu kepada Bilal bin Rabah. Hamamah. Yang kedua, Lubnah. Hamamah dan Lubnah. Lubnah ni hamba. Hamamah ibu kepada Bilal bin Rabah, sahabat Nabi. Dua orang perempuan ni, siapa dia yang seksa dia, Pak? Yang seksa mereka adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardah. Sayyidina Umar ni sebelum dia masuk Islam. Sebelum dia masuk Islam tu, dia seksa antaranya mak Sayyidina Bilal dan juga Humar dan juga Lubnah. Tapi tuan-tuan, pengajaran dia berdia, Allah Ta'ala ajak kita, orang tu kalau jahat, tak semesti jahat sampai mati. Tak. Jangan kita hukum lagu tu. Ada orang waktu muda, dia tak baik. Nah, dia tak baiklah, perangai dia tak baik. Waktu muda-muda, tak semayang, tak puasa, tak ni, segala macam lah, taknya tu. Tapi mai satu ketika, tuan-tuan, kita tengok dia terkejut, dia pula dah baik daripada kita. Semayang tak berhenti-berhenti, pah mayang, pah mayang. Kita pun kata rajin sembayang. Habis dia mayang, kita pergi tanya awak mayang kerangat. Dia kata qadha hak lama tak mayang. Qadha hak lama tak semayang. Baguslah dia qadha daripada dia tak qadha langsung. Nah, dulu puasanya dak. Pukul 12 ya, kira duk tang kedai nasi ke. Kira dia hak kepala kali dia tekong. Dia tekong. Pergi beli pakai helmet visor gelap hitam. Siapa pun tak nampak. Tapi kawan dia boleh cam. Pasal nombor plate dia memang familiar punya kat kawasan tu. Nanti pukul 12. Nanti dia buka pintu rahmat punya kat tukang nasi tu. Dia sebagai pembuka rezeki hari tu. Dia ketua. Tekong. Tapi bila dia main tua tuan-tuan. Ataupun main satu ketika Allah Ta'ala kalih dia jadi baik. Jadi lagu mana tuan-tuan? Semayang jemaah. Subhanallah. Puasa sunat, sagi-sagi puasa, baca Quran, subhanallah, selawat, biji tasbih ni bukan takat belah kanan saja, tangan kanan, tangan kiri, kepala lutut, atas tengkok, ada belakang biji tasbih. Habis pusing tang ni, sambung tang ni, habis tang ni pusing tang ni, habis tang ni pusing tang kaki. Rajin ni. Ada tak tu? Ada. Ada orang hak awal waktu muda tu bagus. Tapi Allah uji dia main waktu satu ketika, dia terjebak dengan benda hak tak elok, dia pergi jadi doktor Casko. Tuan-tuan tahu tak doktor Casko ni, haknya cucuk vaksin sendiri ni. Nah, Allah uji dia dan Allah uji kita, jangan kita hina dia. Apa hang ni isap dadah, tak takut neraka ke? Dia jawab balik, hak tak isap dadah pun tak takut neraka. Nah, dia boleh begitu ya. Nah, contoh. Maka Allah uji dia, Allah uji kita. Kita tengok dia tak betul. Apa yang kita buat ke dia supaya dia kembali pada jalan yang betul. Ada yang orang baik tak baik sama banyak. Ada hari mayang, ada hari tak mayang. Ada hari puasa, ada hari tak puasa. Ada hak jenis lagu tu. Dan kalau kita baca kisah ulama, sahabat Nabi ni, Sayyidina Umar contohnya, dia baik tak tuan-tuan? Dulu tak baik ya. Tak beriman satu bab dah. Hak tu kira hak paling besar lah kesalahan, tak beriman. Lepas tu sembah berhala, minum arak, kaki pukul. Apa dia hak dia tak buat? Dia buat belaka. Tapi bila dia masuk Islam, dia menjadi salah seorang daripada 10 yang dijamin syurga. Nabi habaq clear nama dia. Umar dalam hadis yang panjang, Sayyidina Umar ahli syurga. Tuan-tuan, walaupun nama dia dah Nabi declare ahli syurga, ibadah wajib, ibadah sunat tak tinggal setiap hari. Maintain jalan. Kalau kita ke Muhammad Aiman ahli syurga, tak main mengajak dah. Duk lena duk rumah lah ni. Mengajak apa ahli syurga? Mayang apa tu duk mayang lah. Ahli syurga habis dah. Tu duk mayang lah. Tak. Tapi Sayyidina Umar, Allah tunjuk pada kisah dia, jangan kita hukum orang tu dulu dia jahat, kita hukum sampai mati dia jahat. Orang duk kata kau Ustaz Azhar Idrus lah, macam-macam orang nak cari salah. Dan kita kena mengakui bahawasanya kita juga pernah mengambil manfaat daripada orang hak kita hina tu. Betul tak? Kawan ni kata Ustaz Azhar Idrus dulu kaki kita hak ni saya pun tak tahulah. Saya pun tak tahu. Dan kita pun kenal-kenal dia duk ngajak dah. Kan? Kalau betul sekalipun dia penyanyi ke ahli gitar ke apa ke tuan-tuan,
Tu zaman dulu. Zaman dulu dia ahli kita. Lepas tu dia mengaji tak tuan-tuan? Dia mengaji bukan dia tak mengaji. Sebelum dia menjadi guru kepada kita semua, dia mengaji tak? Dia melalui sistem pengajian pondok dan saksi dia mengaji di pondok sekian. Tok guru dia yang hidup sampai ke hari ni boleh menjadi saksi kata dia mengaji kitab sekian, habis sekian, khatam sekian. Tak nafi dah. Maknanya ada tak susur galur pengajian dia? Ada. Ilmu bersambung tak? Ilmu bersambung. Hak kita duk pening ni jadi penyanyi dalam hak tu sama tak tahu mengaji tak mana buat keluar fatwa lah radio. Contohnya lah. Contoh saya kata ni. Hak nu tak betul, hak ni tak betul. Saya bila hang mengaji, siapa tok guru hang? Kita apa hang mengaji? Kita akidah apa hang mengaji? Kita fiqh apa hang mengaji? Usul fiqh mana, tang mana hang mengaji? Tiba-tiba boleh buat keluar fatwa. Ini yang perlu dipertikaikan. Tapi hari ni tak, kerana orang tu ada nama, meletup nama dia dalam medsos ke apa ke, orang boleh pakai dia. Ini masalah tuan-tuan. Nah, jadi kalau kita nak hukum orang jahat, kita pun tak terlepas pada jahat. Kita pun jahat ke? Orang kata dia jahat. Ustaz Azhar itu dulu jahat. Lah ni saja jadi baik. Awak dulu hang baik sangat. Dulu dengan lah ni mana baik lagi. Hang dulu baik ke? Lah ni ke baik sikit pada dulu. Tak ke jahat pada dulu hang tu. Contoh. Dulu dia main gitar. Lah dia boleh baca kitab. 10,000 orang main dengar kuliah dia. Hang dulu main gitar. Lah ni hang baca kitab banyak mana dah ke orang? Tak ada juga. Duk buat dosa kat orang. Duk buat dosa kat orang. Ini masalah orang kita, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita baca sikit lagi, lepas tu tuan-tuan boleh balik. Asal tak balik lagi Marbawi Cafe apa cerita kan nasi goreng buat semua dah. Katanya lepas ni ayam tanduri pula kan nak mai. Ayam tanduri ayam tanduri, lem syeng, kambing golek, kebau golek, gajah golek, nanti segala golek-golek dia ada orang tu. Nah, tuan-tuan tak ada golek tak boleh dah. Yang terakhir kata pengarang rahimahullahu taala. Dari aspek yang lain surah tersebut mengandungi surah mana? Surah Asy-Syu'ara tu. Mengandungi peristiwa akibat yang dialami oleh mereka yang menentang dan membohongi utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan pengikutnya seperti kaum Nuh, kaum 'Ad, kaum Thamud, kaum Ibrahim, kaum Lut dan ashabul Aikah. Agar menjadi amaran kepada mereka mana? Mereka yang hidup pada waktu Nabi dan kita secara umumnya. Menjadi pengajaran kepada mereka dan umat Nabi SAW agar yang bertindak menghalang perjuangan menegakkan Islam jika mereka berterusan dengan tindakan zalim, dan agar diketahui oleh pendokong-pendokong perjuangan Islam bahawa akibat yang baik itu untuk mereka, bukannya untuk penentang Islam. Menurut riwayat Ibnu Athir rahimahullahu taala, apabila turunnya ayat tersebut, wa anzir ashiratakal aqrabin, ayat tu dah, Rasulullah SAW menerimanya dengan penuh perasaan tanggungjawab yang berat. Baginda tinggal di rumahnya laksana orang sakit. Tuan-tuan, Nabi terima perintah Tuhan ni sampai Nabi ni rasa berat duduk di rumah, dia melengung di rumah. Pasal apa? Amanah daripada Allah Ta'ala itu besar. Nah, seolah-olah Nabi tak mampu nak tanggung. Tapi daripada apa yang Allah Ta'ala zahirkan daripada hidup Rasulullah SAW, Allah nak ajak kita berdia. Nah, umat Nabi Muhammad, manusia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan Islam, dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Sehingga baginda dikunjungi oleh ibu-ibu saudaranya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Mashtakaitu syai'a walakinnallaha amarani an unzira ashirati." Aku tidaklah sakit, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkanku supaya memberi amaran, yakni sampaikan dakwah kepada keluargaku. Mereka mau melakukan Nabi, menegaskan kepada Nabi, ajaklah mereka, janganlah mengajak Abu Lahab kerana ia pasti tidak akan menerima ajakanmu. Dia kata, "Hey Muhammad, sampaikan saja. Kak mak melakukan hang Abu Lahab ni buat tak tahu sudah.
Tapi Nabi sampaikan dakwah kepada Abu Lahab. Nabi sampaikan dakwah kepada Abu Lahab. Apa pengajaran dia tuan-tuan? Orang yang kita nampak jahat, jangan kita tinggal dia. Tuan-tuan jumpa satu orang, contoh, tuan-tuan jumpa satu orang perempuan suka minum arak. Tuan-tuan jangan letak hukum. Allah dia ni kalau habak apa pun tak meluk dah. No, hang rebuih bubuh camca dalam tu pun tak lembut dah. Dia dah contoh. Tak lembut apa lah. Biar pi kat dia lah dengan ahli neraka dia. Tu dia. Tapi Nabi SAW tahu perangai Pak Melakan dia akan lawan, tetap juga Nabi SAW sampaikan. Umar Al-Khattab, Nabi kenal ke tak kenal perangai? Kenal, sampaikan dakwah. Masuk Islam dah Umar? Masuk Islam. Maka tuan-tuan, ada orang yang kita nampak dia pada hari ini tak baik, tetapi apabila dia jadi baik tuan-tuan, dia adalah manusia yang paling banyak berjasa kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW mengumpulkan keluarganya di kalangan Bani Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Wallahu a'lam wa a'la bis-shawab. Sambung bulan depan insya-Allah. Tuan-tuan jemput tuan-tuan pada 2 hari bulan 2. 2 hari bulan 2 tuan-tuan jemput semua yang berkelapangan ke Ma'had Ad-Da'wah Al-Islamiyah di Padang Menora. Kita ada buat Madi Gemar Berselawat. Hari Jumaat 2 hari bulan 2. Kita mula pada jam 3 petang sampailah 11 malam. Sampai 11 malam. Jadi selepas bayang Jumaat tu, mungkin abang-abang kita yang kerja ke apa-apa mungkin siang tu tak ada. Tapi saya habaq bila ku ayah-ayah yang ada kelapangan boleh pi abang-abang yang ada kelapangan hari tu tak kerja ke lagu mana ke. Lepas bayang Jumaat pukul 3 kita start, kita ada tausiah ataupun tazkirah ringkas daripada Al-Fadhil Ustaz Nik Abdul Aziz bin Datuk Hashim, bekas pelajar Ma'had kita dulu. Habis di Ma'had, pergi sambung di Ribak Tarim di Darul Mustafa dengan Habib Umar di sana. Balik mai buka pondok dia di Pinang Tunggai di Kedah. Kita jemput dia balik mai ke Ma'had kita, sampaikan ilmu di tempat hak dia biasa mengaji dulu. Ini semua berkat doa ibu-ibu dan ayah-ayah. Mungkin ada di antara ibu-ibu ayah-ayah yang main malam ni yang pernah menyumbang untuk kebajikan pelajar-pelajar kita, maka mudah-mudahan inilah di antara salah satu hasil yang dapat kita terjemahkan, yang dapat kita buat semampu pihak kita. Maka tausiah tu sama dengan beliau diselangi dengan qasidah daripada kumpulan qasidah Adi Umar. Adi Umar Ma'had Tahfiz Asy-Syatibi, penyanyi asal qasidah Rindu Madinah tu. Rindunya daku kepada bumi Madinah. Tuan-tuan duk dengar selalu kan. Kadang-kadang pergi umrah depa buka dalam apa dia, dalam bah ke apa, royak kita dengar. Ni tuan badan nanti mai. Insya-Allah sama-sama kita berqasidah pada hari itu sampai asar. Mayang asar berjamaah. Lepas tu pas mayang asar kita ada jualan macam biasalah, ada berkuda, memanah dan juga pertunjukan silat daripada pelajar Ma'had Tahfiz Al-Fatih Telaga Mah Pokok Senang Kedah. Semua import luar mai. Semua import luar. Kemudian maghrib pukul 7 kita sama-sama berselawat, membaca selawat daripada kitab Barakatul Makkiyah yang menghimpunkan beberapa ratus selawat Nabi SAW. Kita baca setakat yang kita sempat. Masuk maghrib tu berhentilah. Mungkin nak baca perhabis sampai 500 selawat tu mungkin tak ada. Kita baca pelan-pelan supaya orang boleh ikut. Sampailah maghrib, semayang maghrib berjamaah apa semua. Lepas maghrib kita ada persembahan qasidah kumpulan Syatibiyah, lebih kurang 1 lagu. Habis pada tu kita akan teruskan dengan konsert
malam tersebut bukan konsert hak dok riuh lah ni bukan tu kan, konsert Islamik lah. Dan diselang-seli dengan tazkirah. Jadi konsert pada malam tu insya-Allah akan dipersembahkan oleh Al-Fadil Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas bersama dengan 7 orang lagi ahli kumpulan dia. Saya pun tak tahu siapa dia 7 orang tu. Abang Nong Nabi lah. Dia kau bertarik Abang Nong naik kali orang ke-8. Dah. Jadi insya-Allah Ustaz Kazim dan grup dia akan berqasidah. Lepas tu adalah selingan halwa telinga untuk kita daripada kumpulan beliau. Panel yang kedua Al-Fadhil Ustaz Datuk Ahmad Hussam, Syekh Badruddin, dan panel yang ketiga adalah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Shah Shan Mugam. Ini 3 orang yang kita jemput sebagai majlis ataupun penutup kemuncak pada malam tersebut. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, sebar-sebarkan kepada kawan-kawan kita yang ada dekat ke, yang ada jauh ke, cucu kita hak balik mai ke baga, pakat-pakat pi tuan-tuan, tidak lain dan tak bukan adalah untuk kita nak himpun seramai yang mungkin anak-anak qaryah kita yang berdekatan untuk hadir bersama-sama, kita sembahyang berjemaah, kita selawat ramai-ramai, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat dan juga Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan kasih sayangnya insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.